11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatul hadiyata asyarah as-sukhriyatu wal istihza'u wa huwa haramun. Kebinasaan yang ke-11. Kebinasaan mana? Lidah al-lisan ni. Banyak kebinasaan tu, tak terkawal tu bahaya. Iaitulah mengajuk-ngajukkan orang atau mempersenda-sendakan orang dan memperguraukan akan dia dengan menghinakan dia, dan itu haram. Kerana firman Allah Ta'ala, wala yaskhar qaumun min qaumin, artinya, dan jangan mempersenda-sendakan suatu kaum daripada satu kaum. Jadi kita bercakap dengan nada yang baik, jangan bersenda-senda. Bersenda tu dengan lisan, kadang dengan gaya, kadang dengan mulut, dia macam dia muncung, dia buat muka macam-macam lah ya. Yang mana menunjuk arah mempersenda. Sebab insan, manusia ni bila dipersenda dia marah kan? Jadi jangan jatuhkan kemurkaan dalam hati orang beriman. Bahkan sunat bagi kita masukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin. Idkhalus syurur fil qalbil mu'min ibadatun. Memasukkan gembira dalam hati orang beriman ibadat. Jadi mana kita doa yang baik, cakap yang baik, tu bagus. Habis itu maknanya daripada mana wasak tu? Lisan, mulut. Sebab mulut silap cakap kadang-kadang berbalah sampai seumur hidup benar dia. Di kaki sindir kawan. Kawan ni pula telinga nipis. Dia kena sindir tembus tu. Terus dia tak tegur, muncul sampai ke mati. Tu bahaya lisan kalau tak dijaga, lidah tu. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa makna sukhriyati al-istihanah wa tahkir wa tanbih ala al-uyubi wa naqais ala wajhin yudhaku minhu wa qad yakun zalika bimuhakati bil qawli wal fi'li wa qad yakun bil isyara wal ima wa idza kana bi hadratil mustahzin wa idza kana bi hadaratil mustahzai bihi mustahzain, jawab dia lam yusammi zalika ghibatan wa fihi makna al-ghibah. Dan makna yang dikatakan sukhriyah apa ya, yang dimaknakan dengan makna as-sukhriyah, iaitu mencela akan orang, satu, menghina, dua. Jadi kita cela, hina dia tu dengan dan menjagakan atas aib orang dan atas kekurangannya, atas jalan tertawa-tawa daripadanya. Jadi dia cakap, kita faham kan? Cara dia cakap tu dia mempersenda atau mana? Istihza, tu haram tu. Sebab menyakiti orang mukmin. Dan terkadang ada yang demikian tu dengan menghikayatkan dalam perkataan orang yang gaib, yakni mengajukkan. Orang tu cakap, dia ajuk-ajuk cakap orang. Tujuan dia apa tu? Nak ketawakan kawan. Dia tak ada situ orang. Jadi pakai ha-ha ketawa. Dia ni memang mulalah dia kata ngumpat. Jadi haram semua tu. Akan perkataan orang yang gaib-gaib, dan mengajukkan dalam perkataan orang yang ada yang demikian itu dengan isyarat. Ya, dia ni adalah isyarat. Dan dengan menundukkan kepala, dan apabila ada perbuatan mengkhianat akan aib orang itu, dengan hadir orang yang diajuk-ajukan itu akan hadir orang yang dipersenda-sendakan itu, maka itulah jadi dinamakan dia dengan mengumpat dan mengata mengumpat itu mengata akan aib orang, padahal ia gaib tu mengumpat, tetapi tidak di dalam mempersendakan orang yang hadir tu maknanya mengumpat. Mengumpat dia tak ada. Kalau dia ada tu dia panggil apa? Mempersenda pula. Kawan terdepan dia cakap-cakap perkataan yang menyebabkan dia marah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu
yuftahu li ahadihim babun minal jannah fayuqalu lah halumma fayaji'u bi karbihi wa ghammihi fa iza atahu uglika dunah. Itu dia main. Dia mempermainkan orang, besok akhirat dia kena permain juga. Buka pintu syurga masuk, dia dekat nak masuk, pum ditutup. Pintu syurga ditutup. Jadi dia dipermainkan oleh Allah Ta'ala pula. Ya, menandakan apa tu? Tuhan marah dan kita mempersendakan orang. Bab senu banyak cacat tu. Pertamanya kata orang. Yang kedua dia ada sifat takabur. Bila senda orang dipandang orang tu kecil, yang besar je apa? Dia lah. Dia pandang orang hina. Yang mulia je apa? Dia lah. Bila ada sifat memandang mulia kepada kita besar, habis bom jatuh masuk longkang kawan tu, tak ada harga lah. Orang yang ada sifat tu membesarkan diri, memandang diri hebat daripada lain, orang tu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya, takabur kan. Allah laknat tu, la'anallahu alal mutakabbirin, atau laknat orang yang sifat takabur. Habis. Summa yuftahu lahu babun akhar fa yuqalu lahu halumma, ya, fa yaji'u bi qarbi wa ghammah fa idza atahu ulghulika duna pada yazalu kadzalika hatta anna rajulan la yuftahu lahu al-bab fa yuqalu halumma pada yatihi. Sampai akhir dia pun tak datanglah. Memang dah teruk kena permain di akhirat esok. Arti bahawasanya orang yang mempersendakan orang lain itu akan dipersenda-sendakan pula oleh Allah Ta'ala. Lagi dahsyat ni, ya. Di akhirat iaitulah dibuka baginya pintu, akan satu pintu daripada syurga, maka dikatakan baginya mari masuk. Di dalam syurga maka datang mereka itu dengan lelah berlari-lari nak masuk syurga tuan ni. Punya dahsyat pada masyarakat, tak kira dengan matahari panas dan sebagainya, dengan susah payah lagi. Maka bila sampai dia kepada pintu syurga, maka ditutup. Dekat nak masuk pun ditutup. Mampu rasa dia kan marah kan. Begitu dah dulu. Dia persendakan orang atas dunia atau persendakan dia. Allah, maka ditutup pintu syurga. Ditutup akan pintu, maka tinggallah mereka itu di luar, ya. Kemudian maka dibukakan pula pintu yang lain. Banyak pintu kan, 8 pintu dia tu. Buka pintu, orang dia berlari ke sana, tiba-tiba dekat, pum, tutup. Itulah seterusnya. Dan kemudian dibukakan akan pintu yang lain, maka datang ia mereka itu, marilah masuk ke dalam syurga ni, maka datang ia dengan lelah, penat dan susah. Maka bila sampai dia ke pintu syurga tadi, maka ditutup pula. Kena tutup balik. Itulah dia dipersendakan pula akan pintu itu, maka tinggal mereka di luar. Maka sentiasalah diperbuat mereka, ya, sentiasalah diperbuat akan mereka tu, orang yang suka mempermainkan orang, menghina di dunia itu. Seperti barang yang demikian itu, hingga bahawa seorang itu dibukakan baginya pintu, maka tiada dikata baginya marilah masuk, ya. Seperti demikian itu, maka dikatakan baginya mari masuk. Ya, maka tiada mahu ia datang. Dia dah malas dia tahu ni kena lagi nikah kan. Begitulah dahsyat mana. Dia datang, ia akan duduk pintu itu, lalu diperhatikan mereka itu, maka dimasukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Akhirnya tersumbat di dalam neraka kan. Habis. Dan satu lagi kata Sayyidina Muaz bin Jabal, qala Rasulullah SAW, man ayyara akhahu bi zambin qad taba minhu lam yatub hatta ya'malah. Jaga ni bahaya ni, banyak kena kita. Artinya sabda SAW, barang siapa mengaibkan akan saudaranya dengan dosa yang telah taubat dia. Kawan tu buat dosa, ya, silap, kita pergi hapus, dapat pula masuk dalam TikTok tak apa-apa. Kita hentam, buat malu dia, ya. Jadi kita malukan seseorang yang berdosa. Contoh dia apa, dia minum arak, tiba-tiba dia dah bertaubat. Kita itu, dia yang teruk ni, atau dia ni macam-macam lah, dosa kita cerita. Dia dah bertobat, kita pergi jadi lagi benda tu, maka Tuhan balas, orang tu pula akan membuat maksiat yang sama. Bahaya ni. Telah taubat dia daripada nasaya, tiada mati ia. Mana orang yang mengaibkan orang tu, yang suka ejek orang tu, hingga berbuat ia akan dosa itu. Dosa yang tadi dijadikan sedap mulut dia nak kutuk orang, dia sana dia sini, tiba-tiba orang yang dikutuk tu dah bertobat.
Tuan balik kembali. Akhir dia terperangkap dengan cerita dia. Malu besar dia. Oh, lagi malu. Dulu dia tu kan dia. Dulu kau kata orang, kalau kau sendiri buat, orang kata kan. Jadi lagi malu dia. Tu dihina Ta'ala. Itu maknanya apa? Lisan punya mana kesan cukup besar. Ya, kalau kena cara dia, Masya Allah, dengan sebab lisan dia ke syurga. Kalau tak kena cara dia, dengan sebab lisan juga dia sebaliknya akan berlaku. Sebab tu lisan perlu dikawal, dan kita minta pertolongan dalam semua keadaan dengan Allah Ta'ala. Sebab tanpa pertolongan dia tak ada apa kita boleh buat. Ya. Kemudian kebinasaan yang ke-12 pula. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.